yang kata. Cik mana cik pegang cik? Silakan Ustaz. Boleh start? Boleh dah, tak amal zaman, boleh dah. Dah, live dah. Boleh dah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Alhamdulillah, hari yang penuh ceria, yang penuh barakah, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Memanglah bila sebut hari Jumaat, malam Jumaat, semua akan rasa macam lain je ataupun lain macam je. Nah, tu dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata tidak akan berlaku kiamat kecuali hari Jumaat. Jadi malam tu semua yang makhluk yang tidak nama manusia dan jin memang takut sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita di antara sahabat-sahabat, teman-teman yang diberi ingatan oleh Allah Ta'ala dan kelebihan hari Jumaat ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita santai murabbi bersama dengan Masya Allah murabbi kita yang kita sayangi, lama tidak bertemu mata selepas lockdown dan PKP ni. Yang kedua bersama dengan Ustaz selebriti pakai baju kuning hari ni, Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham. Ni tiap-tiap malam ada sokmo ni dalam page. Alhamdulillah. Patut apa jadi moderator patut Ustaz Amal Zaman. Ustaz Syed, jangan kacau Ustaz Syed. Orang tengah duduk live ni. Okey, tu dia. Tengok murabbi kita senyap je tu, dapat tu. Tu dia. Okey, kita tidak ada masa. Masa sangat cemburu pada pagi ni. Sebab lepas ni. Ya. Ya. Tanya Ustaz Azhar, kalau rindu ke dia, nak buat mana? Lama nak tak ketemu. Nak buat mana kalau rindu? Ustaz jawab tu. Ustaz kalau rindu ke Ustaz Azhar, nak buat mana? Tengok cerita Titanic, lebih kurang ya. Ambil tau, kena tau Ustaz Syed. Titanic saya tau. Okey, baik, apa pun kita teruskan di program kita pada pagi ini. Okey Ustaz Syed, tajuk kita sekarang ni Munajat Rakyat Terengganu 2.0. Ataupun siri yang kedua kita katakan. Minggu lepas, hari Khamis kita buat dah terang-terang. Dan kita minta supaya kita teruskan hari Khamis, hari Jumaat ni, hari munajat. Maksudnya kita sambang-sambang, kita santai-santai, kita beri amal ilmu daripada buat duk dengar je masa lockdown ataupun PKP ni. So Ustaz, soalan yang pertama untuk Ustaz Syed Nur Hisham, dalam menghadapi COVID-19, yang kita kata pandemik lah, kenapa perlu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Ustaz K, Ustaz Amarul Zaman Abdullah, pengarah iMix Negeri Terengganu, yang dikasihi, lagi dihormati, lagi dirindui Fadil Ustaz Azhar. Kamu sungguh dok jumpa Ustaz. Allahu Akbar. Moga-moga Allah izin untuk kita jumpa pula insya-Allah. Dan juga kepada pihak penganjur UPDI, IMI, UBSNT, semualah yang terlibat, khususnya agensi-agensi kerajaan negeri Terengganu, dan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni. Pada Ustaz Amal Zaman, boleh tak saya ni antara hobi saya berakhir baca kat bahagian komen.
Kalau live Oh. Facebook mana-mana, boleh tak sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni tolong tulis sekejap dekat bahagian komen sedang menonton tu dari mana? Dari kampung mana? Kita nak tengok orang Terengganu pagi ni sama kita. Cuba tulis kejap. Sedang menonton tu dari mana? Oh, ramai dah tulis tak? Kat komen tu. Allah. Terima kasih kepada yang tulis di ruangan komen. Memang bila kita baca kat komen tu Ustaz, kita rasa suka. Oh, kita duduk di Jalan Pusara, kita duduk di Shah Alam. Zaman duduk mana? Duduk pokok nyau tu. Kita duduk lautan lah kita. Pasal. Alhamdulillah. Jadi kita di tempat kita masing-masing, kita baca kat komen tu dari kadang-kadang dari Johor, Selangor, Perlis, subhanallah. Jadi suka kita Ustaz. Itu ada tulis dari Kemamang, ada dari Terengganu, dari Kuala Berang pun ada, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang tulis komen tu. Saya ni sebenarnya nak hilang debor ni sebab nak cakap depan Ustaz Azhar. Jadi nak hilang debor dulu tak? Okey. Saya rekahnya lah. Islam dalam suasana kita ni, kita ada masalah, apa saja masalah kita. Masalah kesihatan, masalah keuangan, masalah wabak. Islam ajar kita kena ikhtiar. Bagi Islam ajar kita kena ikhtiar. Dan ikhtiar kita ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Kita cakap spesifik lah tentang wabak COVID-19. Jadi kita faham Islam kata kena ikhtiar. Ikhtiar kita ni ada berbagai cara. Ada ikhtiar dengan kita mematuhi SOP yang dibuat. Siapa yang layak buat SOP? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena ada orang kesihatan, kena ada orang agama, berbincang sama-sama duduk. Bab kesihatan kena dengar, bab dalil-dalil agama pun kena dengar, gabung sekali buat SOP. Itu antara ikhtiar. Antara ikhtiar, apa yang sedang diusahakan, vaksin. Antara ikhtiar, mungkin ada di kalangan kita, dia makan suplemen yang menguatkan immune sistem badan dia sendiri jadi sihat. Antara ikhtiar, dia jaga pemakanan dia supaya tubuh dia sihat, boleh lawan penyakit. Di antara ikhtiar. Hak ni special. Hak ada orang Islam je ada, orang beriman je ada, yang tidak ada pada orang-orang lain. Ikhtiar mana? Ikhtiar dalam bentuk munajat. Ikhtiar dalam bentuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya ikhtiar inilah ikhtiar yang paling utama sekali. Ikhtiar yang paling utama sekali. Sebab Allah yang cipta kita, Allah yang cipta alam, Allah yang cipta penyakit, Allah yang izinkan benda ni semua berlaku. Dan Allah maha berkuasa untuk menghapuskannya. Allahumma kshif anna hadzal waba ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Ya Allah, tolong hapuskan wabak ini. Ya Allah, tak ada orang dah lain yang mampu nak menghapuskan wabak. Yang hak lain tadi ikhtiar kita makhluk ini. Maka alhamdulillah munajat dibuat. Walaupun munajat kita kalau biasa kita buat munajat, kita kumpul di masjid, kita kumpul di stadium, kita doa ramai-ramai. Tapi dalam suasana sekarang, ya kita tak boleh nak kumpul. Kita tak boleh nak kumpul sebab ada risiko-risikonya. Kalau ada orang yang duk kata teori, tak boleh, tak payah layang sangat lah, rekaan saja. Dia tak kena lagi. Kalau dia kena tak cukup oksigen, baru dia kata COVID is true. COVID is real. Bila dia kena, bila ayah dia kena. Jadi ikhtiar kita, dan alhamdulillah ini sudah dibuat oleh Kerajaan Negeri Terengganu, kita timbulkan, wujudkan kesedaran dalam masyarakat untuk kita minta dengan Allah, kita bermunajat, kita minta pertolongan Allah. Tak lagi kita bimbang, takut-takut masih ada lagi perbuatan-perbuatan kita yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan kita yang menjadi sebab doa-doa dan munajat terhalang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala janji dalam Al-Quran,
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Tuhan kamu semua, mintalah dengan aku, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Bila Allah nak perkenan, macam mana cara Allah nak perkenan, itu kerja Allah. How, when, itu kerja Allah. Kita pun doa nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa tok-tok guru kita, nak pergi ngaji. Tetapi apa yang boleh buat, kita buat. Ada orang dia semua lama tak pergi dengar kuliah Ustaz Azhar, tak pergi dengar kuliah. Ya, kita rasa rindu nak duduk ramai-ramai, duduk dalam majlis ilmu, barakah. Tapi tak boleh. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kullu. La yutraku jullu. Benda hak tak boleh nak ambil belaka, jangan tinggal belaka. Sekarang ni Ustaz Azhar ada di YouTube-nya, ada maknanya perkongsian-perkongsian ilmu. Kita buka duduk YouTube. Bla-bla dulu bini si Aika, bla-bla lipat baju. Itu Ustaz Amal Zaman lah tu. Ustaz Amal Zaman dia pergi cari orang jual wahulu. Dia jual wahulu. Jadi kita tak mampu nak hadir majlis ilmu, nak duduk. Kita cari sekarang ni ada teknologi, alhamdulillah. Live Facebook mana guru kita yang buat, YouTube Ustaz Azhar sendiri, Ustaz Amal Zaman sendiri. Kita makna usaha. Tapi tidaklah berlaku tu imam dalam YouTube kita makmum rumah. Kita tetap jaga syariat. Kita tak boleh berjemaah di masjid. Dia ustaz, kadang-kadang anak duk tengok ada orang dia duk marah masjid tak buka, tak jemaah. Soalan penting nak tanya dia tu sendiri. Dia berjemaah tak di rumah dengan anak isteri dia? Dia berjemaah tak di rumah dengan anak isteri? Kalau dia berjemaah di rumah dengan anak isteri, maka boleh tak payah dah social distancing. Boleh tepek mana rapat sah. Kita boleh berjemaah. Ni kadang-kadang duduk tembok dalam Facebook je, mana masjid tak buka, masjid tak buka. Dia di rumah tak berjemaah pun. Dia di rumah lah je anak dia tak semayang. Jadi hak ni hak kita bimbang, tanggungjawab. Wabak yang berlaku dalam rumah. Wabak tak semayang. Wabak lock anak-anak dengan perkara-perkara lara, perkara-perkara dosa. Jadi munajat ini kita kembali kepada Allah, kita mengadu pada Allah, kita nak bina kesedaran yang kerajaan negeri Terengganu buat ini bukan sahaja manfaatnya dapat kepada orang Terengganu, tetapi yang menonton ni ada kita tengok kat komen yang menonton dari luar Terengganu pun ramai. Alhamdulillah. Moga-moga yang tolong share. Okey, tolong share pula. Bila dia tengok ni, kita nak dengar Ustaz Azhar ni. Saya ni mukadimah je. Kita nak dengar Ustaz Azhar. Sebelum Ustaz Amal Zaman nak jemput Ustaz Azhar, kita nak minta yang sedang menonton live sekarang, share dulu. Ambil link live ni, tengok Amal Zaman dia Ustaz Amal Zaman pokoknya comel tu. Lepas ni, Robby kita nak share, pakat share dulu. Ambil link, kita share. Share. Siapa yang dah share, tulis. Dan share. Ini kita nak kongsi pahala. Kita nak sebarkan manfaat. Lalu, yelah kita boleh kongsi ilmu sikit-sikit. Sahabat-sahabat yang menonton, tolong share sama. Zaleha Abdullah tu, dan share. Yang dah share tulis. Dan share. Alhamdulillah. Yang terakhir, guru kami, Syekh Abdul Majid Az-Zindani, di Yaman dulu, dia pernah cerita masa dia tengah duduk syarah, dia tengah syarah bab solat istisqa, solat minta hujan. Jadi, dia cerita pengalaman di Istanbul tahun 90-an hari itu, tahun 90-an, ketika Recep Tayyip Erdogan, dia masa tu dia gubernur di Istanbul, Turki. Jadi, seluruh Turki hadapi masalah kemarau. Hujan tak turun di Turki. Lalu, Recep Tayyip Erdogan umumkan untuk anjur munajat solat istisqa. Dan dia kata kita puasa sunat 3 hari, imam besar hari ke-3 akan mengimamkan solat istisqa. Dia puasa sunat 3 hari direct, hari 3 buat minta hujan. Ketika Recep Tayyip Erdogan keluarkan idea munajat ini, seluruh Turki
masa ni dia dok presiden lagi. Belum lagi. Dia benar di Istanbul. Seluruh Turki, akhbar orang sekular perlekehkan. Orang kemarah dia buat munajat. Orang kemarah dia buat minta ujang, semayang. Orang ada masalah kering, dam kering, semua pokok-pokok kering, dia buat semayang. Seluruh Turki perlekeh. Sehingga kata Erdogan, aku berdoa pada Allah, yang penting turun kau hujan ya Allah. Bukan nak selesai masalah Turki dah. Nak jawab kepada puak-puak sekular yang perlekeh munajat. Aku doa biarlah hujan turun semua. Yang penting boleh jawab ke puak-puak yang perlekeh kita munajat ni. Pada hari yang dijanjikan, selepas hari ketiga puasa sunat, dibuat solat istisqa di Istanbul. Diimamkan oleh imam besar ketika itu. Dan subhanallah, tak habis lagi semayang istisqa, hujan turun dengan lebatnya di Istanbul sahaja. Di kawasan tu saja hujan turun. Sehingga tersebar istilah hujan Erdogan, hujan Erdogan. Jadi ini sedikit pengalaman mungkin yang menunjukkan kita orang beriman, kalau kita baca sejarah para sahabat, sejarah salafus saleh, bagaimana munajat, pergantungan kepada Allah, ini yang paling utama setelah segala ikhtiar kita lakukan. Wallahu alam. Ustaz Umar Zaman kata 10 minit. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham di atas perkongsian yang sangat-sangat meruntun jiwa kita. Bagaimana hebatnya kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bayar cash kepada orang yang buat main-main dengan munajat ini. Alhamdulillah. Okey, kita terima kasih banyak kepada orang yang share, yang tulis, komen dalam live kita pada pagi ini. Okey, kita terus berpindah kepada Fadhil Murabbi kita, Ustaz Azhar. Masya Allah, lama tak bertemu, betul kata Ustaz Said. Walaupun Ustaz Said duduk Kuala Lumpur, kita duduk Terengganu pun payah juga sebab pandemik ni. Baru di Kuala Terengganu kena PKPD. Sekarang ni pun ada lagi mungkin besar tu PKPD. Tu dia. Apapun insya-Allah kita dengar apa yang akan disebut oleh Al-Fadhil Murabbi kita. Al-Fadhil Ustaz Azhar, apa khabar hari ni? Nak test suara dulu. Khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey Ustaz, apakah benar pandemik COVID-19 adalah satu musibah? Sebab macam-macam kita dengar orang bercakap dalam Facebook, macam-macam ada agenda Yahudi lah, dia bawa dalil tu dalil macam-macam Ustaz. So kita nak berkongsi dengan para pendengar penonton pada hari ini, adakah COVID-19 ini, hak kita sebut pandemik, di istilah yang disebut oleh WHO bermula 11 Mac 2020 sebagai pandemik. Adakah ia satu musibah Ustaz? Silakan Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Terengganu dan kepada sekalian yang telah berusaha untuk menjayakan program Munajat Ayat Terengganu ini, insyaAllah. Yang saya muliakan Ustaz Qamaruzaman Allah yang kita kenali sebagai Ustaz K, dan sahabat saya Al-Fadhil Al-Karam Ustaz Said Nur Hisham yang baru tadi memberikan ucapannya yang pertama. Alhamdulillah. Bila ditanya adakah COVID-19 ataupun pandemik yang kita sedang alami sekarang musibah atau tidak, kita nak faham makna musibah tu dulu. Bila kita faham satu perkataan, bolehlah kita melanjutkan percakapan kita. Sebab kadang-kadang kita bercakap, tapi apa yang kita bercakap kita pun tak faham. Kita nak faham makna musibah tu dulu. InsyaAllah faham makna musibah, kita akan faham. Dan boleh jawab sendiri dah. Musibah ni sebenarnya perkara yang terjadi atau kejadian atau sesuatu. Boleh sajalah apa. Tetapi bukan semua benda. Benda yang manusia yang fitrahnya baik, dia tak suka benda tu. Jadi Arab panggil musibah. Kalau benda yang baik, orang tak panggil musibah. Umpamanya dapat anak, lama kahwin 3 tahun tak dapat anak. Oh, saya dapat musibah pagi ni. Kenapa? Dapat anak. Doktor cakap lagu tu. Dia segala benda yang berlaku ini dibahagi dua.
Perkara yang baik, nikmat kita panggil. Perkara yang tidak baik, musibah. Sekalipun benda itu benda kecil, tapi kita tak suka. Dia tak suka tu tak kait dengan agama. Semua bangsa mana-mana duduk dalam dunia ni dia tak suka. Contoh, hilang selipar. Tak ada bangsa yang suka hilang kasut. Maka benda kejadian hilang kasut panggil musibah. Sakit, walaupun sakit sikit, sakit gigi. Apa bangsa, apa agama sekalipun bila sakit gigi dia tak suka. Itu dia panggil musibah. Jadi bila musibah ni siapa yang buat? Siapa punya kerja? Gini, semua benda dengan ketentuan Allah. Itu kita beriman dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Semua Allah sudah tetapkan. Sama ada baik atau buruk. Khairihi wa syarihi. Apa benda qada yang baik, qadar yang baik, iman dan sebagainya. Qadar yang tidak baik selalu dimisahkan dengan kufur, sakit dan sebagainya. Jadi musibah ni ma'asabal mu'min, benda yang tidak baik yang menimpa orang mukmin. Itu istilah ulama. Sebab tu kita dengar dalam Quran Allah kata allazina idza asabathum musibah. Orang-orang yang Allah puji, orang-orang yang apabila kena kepada mereka musibah, qalu mereka akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faham tu? Benda yang tidak baik yang kita tak seronok benda tu berlaku pada diri kita, inna lillahi. Kenapa? Kerana kita milik Allah. Kalau kita milik diri kita sendiri, semua yang baik berlaku pada kita, yang tak baik tak berlaku kan? Sebab kita yang kontrol. Tapi kita ni Allah yang kontrol, Allah yang tentukan, Allah yang tulis. Jadi faham makna musibah, benda yang tidak baik, yang kita tak suka. Tak ada benda baik orang panggil musibah. Tapi kalau benda tu asal baik tapi jadi tidak baik, itu musibah. Nampak? Contohnya pergi belajar. Daripada belajar dulu tak belajar, dia orang yang baik. Dengan sebab dia pergi belajar, sekarang dia maki hamun ulama dan sebagainya. Belajar bagi dia satu musibah. Kalau kata pandemik ni musibah ataupun tidak, jawabannya semua orang sudah faham. Semua yang berlaku kalau tidak baik atau baik sekalipun semua daripada Allah. Cuma yang tidak baik, yang kita tak suka, orang panggil musibah. Apa jadi sekalipun, suka tak suka, pandemik bila sampai masa dengan yang Allah tentukan, berlaku dah. Lan yusibana, katakanlah, makna pegang dalam hati setiap orang beriman, lan yusibana, tidak akan berlaku musibah. Asaba yusibu, tidak berlaku musibah lana bagi kita. Illa ma kataballahu lana, malaikat Allah sudah siap, sudah tentukan, sudah tuliskan, sudah tetapkan berlaku bagi. Jadi faham, pandemik ini memang satu musibah. Sehingga kan benda kecil dalam satu hadis riwayat Aisyah, Imam Muslim sebut dalam kitab Sahih Muslim, Nabi kata ma min musibah yusabu bihal muslim illa kufira biha anhu. Tidak ada satu musibah kena ke atas seorang Islam melainkan Allah akan kafarahkan, Allah akan hapuskan dengan sebab musibah ini anhu, daripada orang Islam ini, iaitu dosa-dosa dan kesalahannya. Macam mana sampai Nabi tunjuk musibah? Hatta syaukah yusyakuha, sehingga duri selumbar, duri yang kecil kena di tangan kita, pijak di kaki kita, masuk di jari kita, duri yang halus. Nabi sebut sini musibah. Duri yang halus pun musibah, apatah lagi pandemik yang mati ramai dan sebagainya. Jadi kalau benda kecil pun musibah yang kita tak suka, apatah lagi pandemik, apatah lagi COVID-19. COVID-19 ni memang orang tak suka. Orang yang siapa sajalah tak suka, tak ada orang suka dengan pandemik. Betul, PKP, PKPB dan sebagainya. Saya tanya tu satu peniaga. Dia ni ketua persatuan peniaga lah Ustaz. Ya. Saya tanya dia, dalam orang meniaga ni, huruf apakah yang paling orang meniaga suka? Dia tak boleh nak jawab Ustaz. Antara A sampai Z, huruf dia aku suka sekali. Tak boleh jawab Ustaz. Dia kata huruf B je. Huruf B. Dia kata kenapa B? Barisan. Bukan. B tu bila letak di belakang PKP. Kalau PKP tak boleh nak niaga, PKPP lagi tak boleh nak niaga, PKPB boleh niaga belakang tu.
Huruf B ni huruf yang disukai oleh tenaga penyaga. Contoh, kenapa nak royak maknanya pandemik ini binatang pun tak suka. Nah, binatang pun tak suka, apatah lagi manusia. Kenapa? Kerana dia musibah, ma'asabah, benda yang menimpa kita. Tapi ada satu ayat kata kalau min sayyi'ah, nampak, kalau benda-benda yang tidak baik termasuk pandemik ini, nampak, famin anfusikum, daripada sebab kita sendiri. Allah nak ajar kita dengan musibah. Musibah itu mengembalikan kita kepada Allah. Kalau tidak ada musibah, kita tidak munajat. Joget belakang bagi petang. Bila tidak ada kita tidak ada berdoa. Bila tidak ada sakit, kita tidak ada doa dan sebagainya. Orang yang sehat, 50 tahun sehat, dia takkan baca Allah mantasyafila syifa'a illa syifa'uka. Dia lupa terus doa tu. 15 tahun dia sehat. Tahun ke-16 dia sakit, dia akan buka balik. Buka balik buku, cari doa sakit. Jadi, semua orang tak suka pandemik. InsyaAllah faham kita bahawa pandemik ini adalah musibah. Dan ingatlah, musibah ini sudah ditulis. Ada hikmahnya. Yang pertama tadi, Nabi kata, illa kuffira biha anhu, melainkan Allah Ta'ala bila beri kita susah lagu ni, tak boleh keluar rumah, tak boleh berniaga, duit pun tak ada dan sebagainya, kuffira biha anhu, dengan sebab musibah ini, Allah ampunkan dosa kita yang seperti gunung daripada tiap-tiap orang yang ditimpa musibah, dengan syarat dia redha dengan musibah. Dan insya-Allah bukan saja redha itu diam saja, dia berusaha, antara usahanya munajat yang sedang kita programkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Jelira molek. Patutlah pun rindu sangat ke berabi kita ni. Jelira molek Ustaz weh. Jelira molek. Tu dia. Jadi so maknanya apa orang tulis sebagai apa di ayah Yahudi lah apa sebut tu. Okey, letak tepi dulu. Yang pentingnya ialah COVID ni satu musibah. Bila ada musibah, kita pakat bermunajat, minta dengan Tuhan. Betul Ustaz kata tadi tu, doa. Sebelum ni Ustaz, sebelum ada pandemik ni, mungkin orang dok berapa orang panggil dok apa mesra dengan doa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqab. Ada orang share. Betul Ustaz. Kadang tu apa dia Tok Imam Ustaz ada hok baca hok belakang tu tak ada sadu. Wa min Maknanya nak sebut doa pun terpelak-pelak Ustaz weh. Maknanya tu ada hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, kita tu kembali pada Ustaz Said Nur Hisham yang berbaju kuning, masya-Allah. Comel semua baju raya dia. Baju raya tu Allah Rabbi. Baru ni boleh daripada Imam Ashraf. Bagus jugalah. Nampak atas je ni. Okey Ustaz. Ya. Ustaz Said Nur Hisham, apakah syarat supaya munajat kita didengar oleh Allah Subhanahu Taala? Ada orang kata banyak dah, acak kali dah Ustaz. Seumpama juga orang sakit. Allah dok cakap nak doa dah Ustaz, dok cakap nak mayajak dah Ustaz, dok cakap nak baca dah apa benda kok yang Ustaz kabur, yang Tok Guru kabur, kita amal belaka dah. Tak sembuh Ustaz weh. Tu dia. Jadi apa syarat kok yang kita munajat ni supaya kita minta Allah dengar? Takut ada di sana pedoman daripada Quran, hadis, ulama-ulama kok yang membicarakan tentang syarat supaya munajat kita ni didengar oleh Allah SWT. Sila Ustaz Said. Ustaz, saya ingat saya ada terbaca ada satu buku karangan Imam Ibn Qudamah, kita At-Tawwabin. Kita himpunan kisah-kisah orang-orang yang bertaubat. Kita bertawabin. Jadi dalam kitab tu, salah satu dia ada cerita satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi berlaku musibah, kering kontang seluruh negara, binatang-binatang kuruh, pokok-pokok tak ada, jadi kering, tak ada hasil, sayur kering, buah tak ada. Jadi masalah negara. Jadi Bani Israel dia mari jumpa Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa,
doalah minta dengan Tuhan supaya turunkan hujan. Tengok pok-pok ni, selama ni tak mau ikut pun Nabi, pelekeh Nabi, tapi ada masalah cari juga Tok Guru suruh doa. Jadi dia jumpa Nabi Musa, tolonglah doa. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, lama dah kau uji kami dengan musibah kemarau ni, hujan tak turun, binatang pun kuru. Ya Allah, turunkan hujan. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, himpunkan seluruh Bani Israel di suatu padang yang luas, berdoa ramai-ramai. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kumpul. Nabi Musa kata, wahai Bani Israel, mari kita doa ramai-ramai. Berkumpullah 40,000 orang di suatu padang yang luas. Sama-sama ramai-ramai bermunajat. Kita ni tak boleh dah nak kumpul ramai-ramai. Kita munajat masing-masing lah. Lalu berkumpullah ramai-ramai, berdoa, bermunajat. Hujan tak turun-turun. Hujan tak turun. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, aku buat dah ni ya Allah. Kumpul ramai berdoa, dah apa tak turun lagi hujan. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, di kalangan 40,000 orang, di kalangan ramai-ramai yang tengah duduk bermunajat ni, ada seorang pemuda, ada seorang lelaki yang dah 20 tahun bergelumang dengan maksiat, dosa. 20 tahun dia duduk buat dosa maksiat. Sekarang ni dia ada di khalayak ramai. Suruh dia keluar dulu. Sebab dia seorang, kaki maksiat ini, aku tak perkenankan doamu semua. Suruh dia keluar dulu. Lalu Nabi Musa kata, macam mana ya Allah, aku nak cari dia. Ramai ni. Tak apa, mu tepik je kamu suruh dia keluar. Lalu Nabi Musa bangun di hadapan orang ramai. Nabi Musa kata, wahai lelaki yang selama ini duk buat dosa senyap-senyap, duk buat dosa maksiat, mu ada ni dalam amal-amal ni, keluar mu dari sini. Kerana mu lah Allah Ta'ala tak perkenankan munajat kita hari ni. Lalu ada sungguh lelaki tu di kalangan orang ramai. Dia pun tengok kiri kanan, dia tengok kiri kanan, tak ada orang mengaku. Nabi Musa kata, hei lelaki yang duk buat dosa selama ni senyap-senyap, tubiklah mu dari sini, kerana mu doa tak mustajab, keluar kamu. Lelaki ni tengok kiri kanan, tak ada orang mengaku. Dia pun tunduk, dia kata, ya Allah, lama ni aku buat dosa, ya Allah. Tak ada orang tahu, ya Allah. Lama ni aku duk buat maksiat, tak ada orang sedar, ya Allah. Mu tutup aku, ya Allah. Mu tak beritahu kau orang jahat aku ni, ya Allah. Tolonglah hari ni, ya Allah. Janganlah, la tafdahni. Janganlah dedohkan aku di khalayak ramai ni, ya Allah. Aku minta ampun denganmu, ya Allah. Selama ni aku buat dosa. Kau tak dedahkan aku, ya Allah. Aku minta sepenuh hati hari ni ampun. Tak habis lagi lelaki ni duduk gitu. Hujan turun dengan lebatnya di kawasan tu. Tak habis lagi dia ni duduk menajak dengan Allah. Hujan turun dah. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah. Hak dia buat maksiat tu tak tubik pun lagi, ya Allah. Dia tak mengaku pun lagi. Apa hujan turun dah ni? Lalu Allah berfirman, wahai Musa, selama ini, kerana dialah aku halang rahmat kepada kamu semua. Selama ni kerana dosa dialah aku tak turunkan hujan, tak makbulkan munajat kamu. Tapi sekarang, kerana taubatnya lah aku rahmati kamu semua. Kerana istighfar dialah aku turunkan hujan rahmatku kepada semua. Dia dah bertaubat, wahai Musa. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, hebatnya orang itu, ya Allah. Hebatnya insan yang kau telah terima taubatnya, ya Allah. Perkenalkan dia padaku. Siapa dia itu, aku nak kenal, ya Allah. Tunjuklah. Lalu Allah Ta'ala kata, hei Musa, selama ni dia buat maksiat, aku tak tunjuk ke orang siapa dia. Sekarang ni dia sudah bertaubat. Takkan aku nak dedahkan siapa dia? Ya Allah. Kadang-kadang kita usaha tetapi masih ada lagi hak bergelumang dengan dosa dan maksiat. Inilah mungkin di antara sebab-sebab.
Tadi Ustaz Azhar ada sebut musibah yang berlaku ini ada hikmah juga di sebalik apa yang berlaku. Memang orang beriman dia akan mencari sisi-sisi hikmah-hikmah. Ustaz Azhar sebut tadi, kita jadi cari doa-doa, kita jadi kita buat munajat. Ini di antara hikmah. Ada masa untuk cek anak-anak semayang, baca Quran anak-anak. Orang beriman sebagaimana Ashabul Kahfi, hari ni hari Jumaat kita baca surah Kahfi semalam. Kita Ashabul Kahfi dia lockdown dalam gua. Dia baca doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Patut kita tengah lockdown dalam gua, dalam rumah kita masing-masing pakai amal doa Ashabul Kahfi ini supaya kita diberi petunjuk oleh Allah. Dan yang terakhir daripada saya, kadang-kadang kita doa-doa Ustaz Omar Zaman sebut. Ustaz K ada anak kecil dah. Doa pun nak ada dah umur Anak tu tak lagi. Ustaz, kalau anak kita 2 tahun lah, umur 2 tahun. Dia duk main-main dapur. Dia duk main. Lepas tu mari ular tedung masuk. Ular tedung gapai kepala duk gerak kat dia. Hak 2 tahun tu, dia nampak ular tedung gerak dia nak apa benda, Ustaz? Oh, ini kau hoki lah. Tengok orang ramai banyak anak kecil tahu jawapan. Budak kecil dia nampak ular tedung gerak cuma dia nak pergi pegang nak pergi. Mak dia nampak, mak buat benda. Marah. Mak bukan marah, mak dia ambil baby tu buat lari. Kan? Apa benda jadi ke baby tu bila dia tengah nak ambil ular tedung tadi, mak ambil buat lari. Benda baby tu jadi. Nangis kan marah. Nangis je lah. Sebab apa dia nangis? Sebab tak boleh nak main. Sebab tak boleh, dia nak sangat. Sebab apa mak buat lari? Nak selamat dia lah. Sebab mak nak selamat dia. Mak tahu bahaya tu. Allah. Baby tadi nak sangat. Sebab dia tidak tahu bahaya. Allah. Mak tahu. Baby nak sangat. Tak boleh ular tedung ni. Mu nampak comel gerak mu nak sangat. Tak boleh bahaya. Itu baru ilmu mak dengan anak. Walillahil mathalul a'la. Kadang-kadang ada benda kita nak sangat. Kita minta doa, kita usaha, kita nak sangat. Tapi Allah tak beri lagi. Ilmu Allah Maha mengetahui tak boleh lagi. Biar dulu. Aku tak mau beri lagi kamu. Mu tak tahu hak mu nak sangat ni sebenarnya tak baik untukmu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mu nak sangat Allah tahu. Macam Ustaz K. Dia nak nikah sangat dengan orang ni. Tapi tak boleh orang ni. Allah nak bagi hak baik lagi untuk dia. Ya. Dia nak sangat duduk atas kursi ni. Lepas tu duduk atas kursi ni rupanya. Allah tak biar boleh. Kadang-kadang kita nak sangat kali ikut ilmu kita ni. Tambah dah PKP tadi. Nak B je. B pun tambah dah. Ustaz dia tak apa belaka dah. Nak pergi lama dah kita ni. Nak pergi jalan. Nak pergi jumpa saya. Tambah dah. Tapi Allah Maha mengetahui. Kita budak kecil tadi. Ilmu kita setakat ni je. Maka yang penting kita bersangka baik kepada Allah. Kita bersangka baik. Ana inda dhanni abdi. Kita bersangka baik pada Allah. Dan kita kata insya-Allah ada hikmah lah ni di sebalik apa yang berlaku ni. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada pihak Kerajaan Negeri Terengganu, Ubdi, Aimik di atas jemputan. Minta maaf cakap banyak sikit Ustaz. Azhar minta maaf lebih sikit ni. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama banyak benda kita boleh ni ya Allah. Alhamdulillah. Makna kita ni lockdown di rumah. Boleh tengok isteri, boleh tengok anak-anak. Telefon tak ada masalah, boleh je kan. Oh betul juga apa yang dikongsi oleh Ustaz Said ni. Kita tengok kena lockdown dalam gua ya Allah. Lockdown pula tidur pula 100 tahun. Masya Allah. Jadi makna dalam keadaan kita diuji, kita rasa banyak lagi nikmat hak Tuhan beri pada kita. Alhamdulillah. Sebab tu betul setuju sangat. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Said.
husnuzan billah. Allah. Kita kena husnuzan pada Allah SWT. Okey, terus kepada penimurabi kita, soalan yang terakhir, Ustaz. Apakah doa-doa kita supaya dijauhkan daripada wabak hak yang kita duduk munajat sama tu imamnya, ustaz pondoknya, orang kampungnya, habis berdoa belaka Ustaz. Semua berdoa belaka dah. Jadi doa masih lagi belum dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi ada masalah macam hak Ustaz Said sebut tadi ke, hak yang disebut oleh Ibn Qudamah tu. Ramai-ramai tu ada orang yang buat dosa lagi untuk bertaubat. Yang lebih kita bimbang Ustaz, ada pula yang menganjur dalam bentuk hiburan walaupun secara maya, kok yang menjolok mata, bukan menjolok, kok dedah pun ada, sebagainya. Jadi hak ni mungkin apa yang kita dengar pada kisah daripada Ibn Qudamah hak disebut oleh Ustaz Said tadi, mungkin sebahagian daripada yang Allah tak tambah lagi, tambah lepas lagi kita daripada kena kacit ni. So boleh dah Ustaz khabar sebab apa lagu ni berpandu kepada ilmu hak yang boleh kita kongsi pada pagi ni Ustaz. Kenapa kita berdoa habis rakyat daripada pihak atas sampai pihak bawah, dengan imamnya, dengan gurunya, tuan-tuan gurunya, ustaz-ustaznya, habib-habib, semua berdoa, ulama-ulama kita berdoa, rakyat aminkan, Allah tidak makbul. Baik, insya-Allah ada satu petua untuk kita faham masalah ini, saya akan bagi pagi ni. Lepas ni kita tak akan tanya kenapa Tuhan tidak makbul. InsyaAllah. Yang sebelum tu yang Ustaz kata tadi, macam yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah, ada kaitan dengan musibah yang berlaku. Kita sekarang masih lagi benda-benda yang Allah tak suka kita kekalkan dalam negara kita. Benda ni satu perkara yang kita kena bertindak. Bukan maknanya sekadar jadikan sebagai cakap-cakap untuk memaniskan bualan ataupun ceramah dan sebagainya. Banyak benda-benda dalam negara kita yang menyebabkan Allah marah kepada kita. Jadi inilah masanya, ini peluangnya kita dalam keadaan musibah pandemi, dalam keadaan wabak yang sangat berbahaya. Kita minta kepada Allah benda yang baik. Iaitu kita minta sihat, kita minta hapus wabak, kita minta segala benda-benda yang baik. Tapi benda yang tak baik kita tak mau buang. Itu masalah. Itu benda satu tu kita kena tengok dulu. Masa ni kita kena ambil peluang. Arak ni tahu dah, semua orang faham agama mana pun dia marah, minum arak. Keluarga mana pun, bangsa mana pun kalau minum arak, mabuk marah. Kalau sebut air minuman apakah dalam dunia ini, kalau kita minum, tak ingat ke akhirat. Ustaz boleh jawab. Benda kalau kita minum, mana tak ingat? Tak ingat ke akhirat, tak ingat ke mati. Air benda Zah? Padak lah. Air arak lah. Air arak. Lepas tu saya dia tengok dia Ustaz Said tu tanya, semua Ustaz Said tanya Ustaz, tak boleh jawab. Nampak? Tak kira orang mana. Orang bijak. Itu minuman kan. Kalau arak bila minum, semua orang kalau minum tak ingat akhirat. Tapi ada satu makanan saya baru jumpa. Kalau kita makan dia tak ingat ke akhirat. Tak tahu tak? Baru dengar saat ni. Pasal orang kita makan. Ramai orang kita makan. Tak pun berkali makan. Memang kalau makan tak ingat ke akhirat. Bekang ke? Bekang ke? Bukan. Tak Said tahu tak? Tengah duk mikir. Sabar. Dia kecil Tengok dah. Pergi kuda tak? Tak lah, tu kalau makan. Ustaz makan pergi kuda. Dia tahu tu macam ada pengalaman je. Jadi
Ujung nanti saya jawab. Okey. Suspek. Okey. Bila kita tanya ni banyak lah sekarang ni kita duk dengar daripada dulu sampai sekarang, kita berdoa kenapa tak makbul? Berdoa kenapa tak makbul? Sebab itulah apa-apa pun obat dia ilmu. Qul hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Tidak akan sama. InsyaAllah. Inilah jawapan dia. Kenapa? Kerana orang yang sekarang ni kita berdoa dan kita kata kenapa tak makbul? Kerana apa kita kata Allah tak makbul? Kerana kita tidak ada ilmu. Rasulullah SAW telah jawab kemuskilan ini 1500 tahun dulu. Kalau tak silap hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa lahu ismun wala khati'atu rahim." Tidak ada seorang Islam yang berdoa, yang doa dia itu bukan doa melakukan dosa dan bukan doa itu nak memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha, melainkan Allah akan beri. Allah akan beri. Pasti Allah akan beri, Allah akan tunai, tapi ihdas salas, 3 cara. 3 cara. Allah akan beri. Ini hadis dalam ayat jelas. Ud'uni astajib lakum. Semua doa minta daripada aku, minta dengan aku, astajib lakum. Kata ulama tafsir, kalau Allah kata astajibu lakum, maknanya mungkin aku akan makbulkan. Tapi kalau astajib, huruf B tu dengan sukun, mati, duduk tempat jawab, maksudnya pasti, garanti Allah makbul. Jadi dalam Quran kata, ud'uni, minta pada aku, astajib lakum, garanti aku akan perkenan. Dalam hadis ini lagi jelas. Ya, ada seorang Islam, dia berdoa dengan satu doa, bukan doa dosa, bukan doa nak putus silaturahim, illa, melainkan a'tahu Allah bi ihdas salas, 3 cara Allah akan beri apa yang dia minta. 3 cara Allah akan makbulkan apa yang dia minta. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu ma da'wat, ataupun da'watuhu pada satu riwayat. Allah akan segera beri apa yang diminta. Jadi cara Allah makbul yang pertama ialah Allah beri apa yang kita minta. Kita minta A, dia beri A. Kita minta B, dia beri B. Yang kedua, wa imma yaddakhira. Yaddakhira, Allah jadi simpan, buat jadi macam saham, lahu fil akhirah. Allah simpan untuk akhir. Dan yang ketiga, wa imma yasrif anhu, Allah tunai. Kalau gitu Allah tunai dah. Allah makbul dah. Allah tidak pernah sia-siakan akan hamba-Nya. Pertama, Allah akan beri apa yang kita minta. Ini yang sebenarnya banyak berlaku dalam hidup. Berpuluh-puluh kali dah kita musafir daripada muda. Hari ni nak tolak pergi KL, doa minta selamat. Siapa KL? Tu Allah makbul. Allah. Sekarang KL nak balik ke Terengganu mula. Nak doa pula minta selamat perjalanan. Makbul pula. Siapa? Dalam 30 tahun Brunei Kuala Lumpur sekali accident. Sekali tu tak makbul. 800 kali makbul. 1 kali tak makbul. Ubah muter dan sebagainya. Tapi kita tak nampak yang Tuhan makbul. Kenapa? Kerana banyak sangat. Bila banyak sangat Tuhan makbul, tak nampak makbul. Duk nampak ubah sehari tu. Waktu macam Kuala Lawa. Kuala Lawa ni dia dah diterbang 3 hari. Kalau jauh sarang Kuala Lawa ni. Orang Terengganu panggil Kuala Lawa, tak tahu? KL Lumpur panggil Kelawar. Kelawar kalau kita jodok sarang dia tengah hari Johor, dia tu baik lah. Dia terbang. Kerana kita kacau sarang dia. Tapi accident kalau dia terbang. Langgar pokok, langgar tiang. Apa? Cerah sangat. Dia garik baru boleh terbang Kelawar. Baru nampak. Cerah sangat tak nampak. Maka kita ni terlalu banyak Tuhan makbul, tak nampak Tuhan makbul. Dia nak anak boleh anak, nak bini boleh bini, nak kerja boleh kerja. Makbul semua. Itu yang pertama. Allah makbul. Baik. Apa yang kita minta, Allah makbul.
Yang kedua, Allah tidak bayar, tak beri selalu. Nampak? Allah yad dakhirah, Allah simpan Allah. sebagai imbuhan allowance bonus kita di akhirat. Allah. Sehingga seorang laki-laki sebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dia dah tengok pahala puasa dia kata ya pahala puasa. Pak ni ya pahala semayang saya. Pak ni ya pahala haji saya. Dah ni macam gunung ni bukan aku punya. Bukan pahala aku. Dia kata gitu ke malaikat. Malaikat kata pahala mu lah ni, nama mu pahala. Dah buat dia buat semua gunung dia ni pahala. Pahala haji kuat ni, pahala semayang kuat ni, pahala puasa kuat ni. Dah ni benda pula macam bukit pahala. Inilah pahala mu berdoa itu. Setiap hari mu berdoa. Tak senang-senang pun mu susah sampai mati mu susah. Padahal mu berdoa. Allah. Mu sakit minta sihat, Tuhan tak beri sihat. Tapi mu berdoa. Ini pahala berdoa. Allah simpan akhirat. Sebab itulah doa itu ibadah dah. Tuhan tak perkenang tu kita happy dah. Buat apa? Pasal kita ada link dengan Allah. Ada orang Tuhan uji dia, kita tak berdoa kepada Allah. Mana dia putus hati dengan Allah. Kalau internet kau putus, internet putus. Internet putus tak mojeng. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa, Allah tak makbul, tapi dia berdoa. Maksudnya dia ingat Allah. Maksudnya dia tidak membelakangkan Allah. Maksudnya dia bertawakal kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Allah simpan kita. Tak ada masalah. Allah doa kita, Allah makbul. Alhamdulillah. Allah dah makbul, jadi saham akhirat. Tidak ada benda yang rugi atas nama seorang Islam. Dan yang ketiga, Allah palingkan kita benda-benda yang tidak baik. Allah tak perkenan doa apa yang kita minta, tapi Allah selamatkan daripada bahaya. Contoh, kita benda-benda bahaya ni, kita kalau barang kita nampak boleh tahan kira, nampak ular depan, kita naik motor, kita elok lah. Tapi kalau malam-malam gelap kita jalan, turun kereta nak pergi rumah orang, nak naik surau, nak pergi sejid, lalu ke begal rupuk, ular terdong sela, duduk nusuk dalam rupuk tu, kalau kita gigit ekor balik awal tak nampak. Ini semua keadaan daripada Allah, kita tak boleh nak jaga. Kita taekwondo, tali pinggang hitam, orang mari ikut depan, boleh lah kita takih, boleh kita pih. Tapi orang kata kok makan balik awal kita. Jadi kita berdoa, Allah tak makbulkan doa, tapi Allah yasrifu anhu, Allah palingkan daripada kita benda yang buruk. Patutnya ular tu sama sapa dengan kita pagi nak pergi semayang subuh. Kita ular lari litah, kita pun gigit. Dia pun patut kita. 15 minit tahlil. Tapi Allah yasrifu anhu, Allah palingkan. Ular ditah dulu, 5 minit baru kita sapa. Kita lalu dulu, ular baru sapa. Kita lalu dulu, baru jatuh tanah utuh dan sebagainya. Kita keluar daripada rumah, baru dah terbakar habis rumah. Kita selamat. Ada orang dia kata, Allah minta doa tak saya, minta doa nak naik pakat saja, 6 kali maya ajak. 6 kali nak naik pakat, 6 kali tidak berjaya. Dia ada peluang naik pakat, jadi timbalang ke apa tu. Macam tak lah berentak mengalah tu. Dia minta orang semayang ajak, panggil orang surau pergi sepijik sebagainya, tak berjaya. Kerana yang ada peluang naik pakat, 4 orang aja batang. Dia ada 3 lagi lawan dia, tak boleh. 6 kali tak naik juga pakat. Tak kan Allah tulis. Allah tulis mereka dah. Tak naik pakat. Dia berdoa, dia kata Allah tak perkenankan. Apa yang dia doa? Nak naik pangkat. Tapi tak naik pangkat. Contohnya. Allah tak boleh naik pangkat, apa yang dia minta. Allah palingkan benda yang benda yang tidak baik. Walaupun 6 kali tak berjaya naik pangkat, tapi sihat. Yang naik pangkat tu 2 kali dah pekat kaki macam mana? Contoh. Mu tak boleh naik pangkat, yang naik pangkat, sakit jatuh, masuk hospital, berubah paru-paru dan sebagainya. Benda-benda ni kalau kita faham, tidak ada Allah nak buat yang tak baik dari kita. Semua nak jadi comel, semua nak jadi molek belaka, semua nak jadi mudah bagi kita. Berdoa, jangan berhenti. Allah kenal tak kenal, tak ada masalah. Kita boleh berdoa itu, kita seronok dah. Kenapa? Kerana tidak lupa Allah. Orang berdoa, itu hamba Allah. Kenapa? Allah kenal tak perkenal, dia ingat kepada Allah. Orang yang cantik ingat kepada Allah, Allah tak akan lupa dia hidup dan mati, dunia dan akhirat. Jadi insyaAllah. Jadi tak nak tahu makanan dia. Kalau kita makan tak ingat semayang, tak ingat anak bini. Mujur Ustaz tanya. Itu nak tanya ni.
Ha? Tak kita nak tanya, takut awak nak ingat je. Ah, Tak tu tahu lah. jawapan dia. Jawapan dia apa Ustaz? Lala. Wani yang jauh sangat palala tu. Allah bagi skor je lah. Dia ada pada gula. Ada orang panggil dia tak? Lala. Lala. Alah banyak. Oh, parut lagu ni. Lala bukan lala tu. Lala. Bagaimana dia panggil Lala? Lala. Betul Ustaz. Sakit tu. Jumpa jari dia tau. Dah, bukit ayah hari orang cerdik tahulah ke? Alah banyak. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Biasa Ustaz Syed hak buah ngelah tu kita ingat tu. Kita buat hashtag Lala. Jangan lala. Jangan Lala. Dia biasa gini Ustaz. Teka-teki ni memang payah. Ya. Sebab kita tahu jawapan. Jadi orang lain jadi bingung lah. Rasul kata Ustaz dua orang ni. Saya pernah tanya orang putih. Orang putih ni daripada Amerika. Dia ambil gambar saya tegur lah. Mari dua warna apa semua. Dia mari duduk kat saya. Dia kata boleh minum air. Kata boleh minum air. Dia daripada Amerika. Daripada Florida. Saya tanya awak orang Amerika. Dalam Amerika ni ada 51 buah negeri. Kan? Ada 51 state. Ada Florida, ada Texas, ada macam-macam New Mexico, ada Alabama. Apakah satu negeri di dalam Amerika yang kalau kita guna internet tak seronok? Sebab apa? Kita sambung betul. Sebab internet ni kita nak tak butuh. Barulah seronok. Kita nak guna. Bingung orang betul nak jawab. Dia kata semua moden di sana. Kalau internet dia laju dan tidak putus. Kata ada sebuah negeri. Dalam 51 buah negeri di Amerika, ada satu negeri. No line. Jadi yang mikir kata, tak boleh jawab dia kata. Tak tahu tak negeri mana? Tak tahu juga Ustaz tu. Nama negeri dia Connecticut. Connect sambung, lepas tu kat, putus balik. Connect kat, putus semua. Dia bunyi gelok ni, dia kantok gini tak? Dia kata kena. Bukan, orang putih. Ingat orang Malaysia je kena. Pakai orang putih, pakai orang Malaysia kena. Apa mana orang Malaysia ni mana dah putih. Alhamdulillah. Connect kat, connect tu sambung, kat, putus. Sambung putus. Terima kasih semua. Orang Amerika kena kayak warak pula kena tu Ustaz Syed. Alhamdulillah Ustaz, kita dah mengujung Ustaz. Lepas ni ada penutup daripada Yang Amat Berhormat kita Menteri Besar. Jadi Ustaz kita berdoa Ustaz akhir sekali Ustaz. Doa. Bismillah. Doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menurunkan segala penyakit dan Engkaulah yang menghilangkan segala penyakit. Kami hari ini bermohon kepadamu, ya Allah, dengan sebab dan akibat daripada perbuatan kami yang banyak melakukan durhaka dan maksiat kepadamu, banyak menghimpunkan dosa melawan perintahmu. Kami semua pada hari ini berdoa, angkatkanlah musibah yang sedang menimpa kami, ya Allah, ya Tuhanku. Kerana jika Engkau memberi kebaikan kepada kami, maka itulah yang kami harapkan. Dengan kebaikan, sehat daripada musibah, kami dapat kembali untuk melakukan ibadah kepadamu dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada yang telah Engkau ambil akan hayatnya, akan nyawanya, berilah keampunan kepada mereka. Kepada kami yang masih bernyawa di bumi ini, ya Allah, berikanlah kami bimbingan dan hidayah agar kami berjalan di atas jalan agamamu dengan jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkat sekalian ulama-ulama kami, berkat anak-anak kecil yang ada di kalangan kami, dan berkat orang-orang yang bermunajat berdoa kepadamu, ya Allah. Angkatkanlah musibah yang sedang menimpa kami, kembalikanlah kehidupan kami yang baik, insya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
ampunkan dosa kami di dunia sampai ke akhirat. Kerana tidak ada Tuhan yang mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dok puas hati, dok cukup lagi Ustaz. Dok cukup lagi. Allah, sejam lebih Ustaz. InsyaAllah kita bersambung lagi episod-episod yang akan datang Ustaz. Terima kasih banyak pada murabi kita Ustaz Azhar, pada Ustaz Syed Nur Irsyad. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bertemu lagi insyaAllah. Kita tutup dengan kita tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah bihamdih. Bismillah. Tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Connect kat.